Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya Aldin Azikroni mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fuad Stephens ingin menzahirkan ribuan terima kasih kerana diberikan mandat untuk menyertai pertandingan Milan tahun 2021. Sudah terang lagi bersulu, hubungan manusia teknologi boleh disimpulkan seperti isi dengan kuku. Oleh itu, ingin saya tegaskan pembacaan buku digital bukan saja baik untuk persekitaran, malahan turut menyekat penyebaran COVID-19. Semenjak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, saya telah membaca buku ilmiah serta science fiction yang menjadi ilham bagi saya dalam bidang penulisan maupun menjadi inspirasi kehidupan. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang buku-buku yang telah saya baca sepanjang perintah kawalan pergerakan dijalankan. Buku yang pertama bertajuk The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu, secara ringkasnya meliputi subjek strategi secara meluas. Sekarang kita dapat melihat bagaimana strategi diterapkan melangkaui medan perang dan mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-harian, lantas membawa perubahan dalam hidup yang selama ini kita penang enteng dalam perjuangan meneruskan kelangsungan hidup. Flexibility prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Sun Tzu merangkumi pentadbiran kerajaan, pengurusan bisnis, diplomasi, dan sukan. Menjawab persoalan kenapa buku ini popular dalam kalangan pemimpin. Pembacaan buku ini sangat berfaedah kepada sesiapa yang berminat karena buku ini mengajar ilmu penting dalam pengurusan diri. Buku yang kedua ialah novel yang bertajuk The Maze Runner yang ditulis oleh James Dashner. Protagonis utama Thomas sedar di dalam sebuah lift tanpa sebarang memori tentang apa yang terjadi sebelum itu. Dia disambut oleh penduduk tempatan yang menggelarkan diri mereka sebagai gladies. Misi mereka terikat satu sama lain apabila terperangkap dikelilingi oleh dinding besar. Tetapi Thomas dituduh apabila pintu gerbang masuk tidak tutup seperti yang dijangkakan. Selepas cobaan, ia masuk ke dalam maze pada waktu malam. Melalui novel ini, pengajaran yang saya telah dapat ialah kita harus sentiasa bekerja sama apa jua halangan yang menimpa kerana pekerjaan secara berkumpulan lebih bagus daripada bekerja sendirian. Buku yang ketiga bertajuk The Witcher. Buku ini menceritakan seorang maharaja Belanda bernama Emir van Emers. Dia ingin menakluki sebuah kerajaan bernama Sintra. Maharaja tersebut harus mengawini permaisuri kerajaan untuk mengelakkan peperangan dengan ikatan luar dan menuntut takhta sebagai raja. Bagi menyekat pelan maharaja Belanda itu, permaisuri Kalan bertindak membunuh diri dan mengarah anaknya, Putri Cyrilla, melarikan diri dari kawasan itu. Dia meminta tolong daripada seorang witcher lalu berangkat ke Kaer Morhen, kubu istana School of the Wolf. Selepas membaca buku cerita ini, nilai yang saya dapat kemukakan ialah berani. Permaisuri Kalan berani menaruhkan nyawanya untuk menghalang penaklukan kerajaan Nilfgaard terhadap kerajaan Sintra. Selain itu, kasih sayang. Witcher itu sanggup merisikokan nyawanya untuk mempertahankan seorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengannya. Buku yang keempat ialah novel yang bertajuk Moby Dick, karya Herman Melville. Novel ini amat dikenali di kalangan pelajar kerana merupakan salah satu novel yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Izinkan saya mengulas novel berikut. Ismail berhasrat bekerja sebagai seorang pemburu paus. Kemudian, dia berjumpa dengan Kekek dan bekerja di bawah Kapten Ahab. Berminggu lama kemudian, Kapten Ahab menawarkan sesiapa yang terserempak dengan seekor paus sperma Moby Dick dengan harta yang lumayan. Kapten Ahab mengarahkan pengikutnya untuk menewaskan Moby Dick, tetapi mereka memandang rendah kekuatannya lalu tewas. Setelah tamat pertempuran, hampir semua maut kecuali Ismail yang terselamat berada di dalam keranda rakannya. Pengajaran yang saya dapat melalui pembacaan buku cerita ini ialah kita harus fikir masak-masak sebelum menaruhkan nyawa di tangan orang, serta kita tidak boleh membiarkan satu tujuan menguasai hidup kita sehingga kita melupakan semua perkara penting yang lain. Buku yang kelima yang saya akan sampaikan bertajuk Human Body yang ditulis oleh John Fardon. Buku ini diterbit oleh Grolier pada tahun 2000. Buku ini banyak membahaskan tentang badan manusia seperti sistem respirasi, jenis sel, struktur tulang, dan banyak lagi. Melalui pembacaan buku ini, saya telah mendapat banyak ilham yang boleh menolong saya dalam mata pelajaran sains dan biologi khususnya. Sekian sahaja segmen saya pada hari ini. Terima kasih.